kertas kerja beliau iaitu pemerkasaan komuniti setempat melalui pembangunan Mersing Geopark Johor. Betul ya, Prof? Betul. Okey, dan sedikit latar belakang mengenai Profesor Dr. Nahayati, beliau bidang kajian beliau adalah dalam bidang zoologi dan biologi pemeliharaan. Okey. So tanpa melengahkan masa, saya ingin menjemput Profesor Dr. Nahayati untuk membentangkan kertas kerja. Silakan. Terima kasih. Kejap Kejap Okey, tak apa. Play slideshow. Inilah. Okey, boleh ke nampak ke? Boleh, saya nampak. Okey, Nampak. Okey, nampak. Okay. nampak Ya, nampak jelas. Teruskan, Prof. Nampak slide ke? Saya nampak slide dan juga slide yang kecil di bahagian kiri tu. Dia bukan slide show. Slideshow Screen. Yes, bukan. Kejap. Ini saya ni pun baru belajar. Okay. Tak apa, kita sama-sama belajar. Kalau Okey. Prof pilih I'm a apa? bit nervous. Okey, boleh. Pemerkasaan komuniti setempat melalui pembangunan Mersing Geopark Johor. Sebenarnya saya nak cancel. Okey. Saya mohon maaf kerana last minute ni. Saya tak boleh move on. Sekejap. Saya tak boleh nak. Ataupun kalau Prof hadapi kesukaran untuk nak buat slideshow, you can remain the slide before and then we just because masih boleh nampak lagi. Masih Okay. Masih boleh nampak Maknanya kami boleh nampak lagi lah walaupun dia bukan slideshow. Okay. Alright. Wait. Okay, Prof. Save. Sorry. Just a moment. Okay. Saya try besarkan fit. Okay. I don't know what's wrong with the play slide. Anyway, ini kandungan saya dan sebenarnya idea Geopark ni tercetus pada awal tahun 1990-an berdasarkan usaha membangun kepelbagaian geologi dan memelihara warisan tabi'i iaitu alam sekitar, kepelbagaian biologi dan sebagainya, tetapi mesti yang bernilai warisan tinggi. Jadi usaha ini berkembang bermula dengan 4 geopark sahaja di Eropah dan sejak itu UNESCO telah mengambil inisiatif memperkenalkan jaringan geopark dunia dengan ahli sebanyak 25 global geopark di China dan Eropah terutamanya. Tetapi hari ini dunia sudah mempunyai lebih kurang 160 global geopark di 43 buah negara. Dan di Mersing Geopark, mewakili sebenarnya seluruh daerah Mersing daripada kawasan di pedalaman iaitu di Taman Negara Endau Rumpin, sebelah Mersing lah, bukan sebelah Segamat, sehingga merangkumi Kepulauan Mersing sehingga ke Pulau Au, iaitu pulau yang paling jauh daripada perairan Mersing. Dan Mersing daerah luar bandar dengan penduduk utama berbangsa Melayu sekitar 80% dan pekerjaan utama mereka ialah sebagai nelayan pesisir pantai tradisi, petani dan juga peniaga.
Dan Mersing adalah antara daerah termiskin di semenanjung Tanah Melayu. Jadi usaha memperkenalkan geopark di Mersing, sebenarnya kita nak fokus kepada kumpulan yang terpinggir dan kumpulan yang daerah yang termiskin lah. Dan kawasan geopark sebenarnya ialah kawasan yang mempunyai tapak landscape geologi bernilai antarabangsa atau kebangsaan. Tapi kalau nak jadi UNESCO Global Geopark, perlu ada nilai saintifik antarabangsa. Dan geopark ni ialah satu kawasan yang diurus secara holistik dengan mengambil kira kepentingan memelihara warisan tabi'i iaitu geologi dan biologinya, pendidikan awam dan pembangunan lestari sumber tabi'i secara lestari atau tanpa musnah. Tapi kita tidak menggunakan sebarang akta seperti akta Taman Negara dan sebagainya. Kita gunakan akta sedia ada dan pihak pentadbir tidak perlu risau UNESCO atau Global Geopark ni bukan macam tapak warisan dunia iaitu kawasan yang dilindungi sepenuhnya. Jadi di dalam kawasan geopark tanpa komuniti atau tanpa komuniti yang keluar mencari ikan, kita tak boleh jadi geopark. Jadi itulah pentadbir biasanya risau idea baru ni, adakah kawasan itu perlu tak boleh dibangunkan lagi. Jadi di kawasan geopark sebenarnya bukan perlindungan semata. Ekonomi komuniti setempat, kami memperkenalkan produk pelancongan baharu yang berinovatif. Apatah lagi sekarang pasca COVID-19 ini, komuniti atau industri pelancongan perlu memikirkan cara untuk bangun semula. Jadi geopelancongan ialah satu pelancongan, sebenarnya pelancongan ilmu. Tetapi ilmu ini ialah berdasarkan ilmu sains yang diterjemahkan kepada bahasa awam yang boleh difahami dengan lebih mudah. Jadi setiap geopark mempunyai keunikan tersendiri dan boleh menjadi kebanggaan komuniti setempat dan daya tarikan pelancong. Geopark menyimpan cebisan sejarah penting, ekosistem habitat biologi menarik, fauna flora yang menarik dan mempamerkan hubungan erat antara manusia dan alam. Jadi cerita geopark ialah apa kaitan kawasan tersebut atau tapak warisan tersebut dengan manusia. Contohnya ini ialah gambar Pak Mat Samurai yang sangat famous di Mersing. Dan di Mersing unik kerana di sinilah seni buah pukul Mersing diperkenalkan. Pembangunan geopark juga ialah berdasarkan konsep bawah atas. Jadi komuniti setempat perlu ownership tempat tersebut ialah dalam kalangan komuniti setempat. Pendekatan pengurus bersama, semua pihak berkepentingan dan pentadbir daerah adalah termasuk dalam jawatan-kuasa untuk mengurus bersama kawasan geopark ini. Prof Yati, Okay. maafkan saya Prof. Maaf, ada lagi 2 minit ya Prof. Okay. Alright. Prof Yati, Sebenarnya ada lagi 2 minit ya. Terima kasih. Alright. Inilah gambaran Mersing Geopark. Sebenarnya tak semua orang tahu yang geopark dahulu ialah seperti Krakatau sekarang. Dan kawasan Mersing ialah antara kawasan volcano yang dahsyat, seperti Krakatau lah sekarang. Dan geopark dan masyarakat, seperti yang saya maklumkan tadi, proses bawah atas. Dan governance-nya juga merangkumi koperasi kampung nelayan, dan antara tindakan yang telah menunjukkan impak positif, perniagaan berasaskan komuniti, geotapak sebagai pusat pelancongan yang baharu dan pendidikan. Jadi di sini antara inisiatif yang telah dijalankan ialah penerbitan buku panduan pocket guide for the tour guide di Mersing Geopark, dan semasa MCO ini satu WhatsApp group telah dibentuk yang merangkumi lebih 60 pemandu pelancong di Mersing, dan di sini saya menceritakan satu cerita sehari mengenai tempat yang menarik di Mersing Geopark.
Kemudian hari ini bolehlah pergi baca artikel yang telah ditulis oleh Pro Emerita Datuk Dr. Ibrahim Komo tentang Mersing Geopark Lestari Community, keluaran hari ini ya di Sinar Harian. Dan ini juga ada satu inisiatif, itu buku mewah Mersing Geopark yang akan diterbitkan tak lama lagi. Dan akhir sekali, Geopark ialah tindakan pembangunan lestari wilayah dan komuniti setempat adalah pemain utamanya. Jadi Geopark memperkenalkan sumber baharu iaitu geotapak yang mempunyai cerita biologi, budaya dan tradisi yang digemblengkan bersama menjadi satu cerita yang menarik untuk faedah komuniti setempat. Sekian, itu sahaja. Terima kasih kerana sudi memuatkan saya di saat terakhir ini. Terima kasih Profesor Dr. Nur Hayati di atas pembentangan yang begitu memberi banyak input kepada kita. Dan sebelum kita akhiri, saya buka soalan kepada mungkin satu soalan daripada ahli. Okay, ada yang thumbs up, very good. Okay. Boleh ikut juga, Bu? Boleh bertanya soalan? Yes. Dr. Arif, boleh? Yes. May I have any question? Yeah, you can ask questions to Prof. Nur Hayati. Thank you. Yes. Itu in bahasa Indonesia. Boleh. Yeah. Bisa, Pak? Bisa. Terima kasih Dr. Nur Hayati, Profesor Nur Hayati Ahmad untuk paparannya yang menarik. Saya memiliki 3 pertanyaan yang mungkin bisa dijelaskan secara singkat saja. Yang pertama terkait dengan Mersing Geopark. Ownership atau pengelolaan Mersing Geopark itu diserahkan kepada community, pada masyarakat atau kepada pemerintah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa keuntungan dari adanya geopark Mersing itu, Mersing Geopark. Kemudian yang ketiga, apa keistimewaannya Mersing Geopark? Okey, saya cuba jawab secara ringkas. Pengurusan Mersing Geopark ialah melalui pengurusan bersama dalam satu jawatan kuasa yang ditubuhkan dan di bawah pengurusinya ialah DO, Pegawai Daerah Mersing. Tetapi di bawah ahli-ahlinya terdiri daripada semua pentadbir yang menguruskan mengikut akta sedia ada masing-masing seperti jawatan hutan, mengurus hutan dan sebagainya. Sebab kalau dalam hutan di bawah jurisdiction Jabatan Perhutanan juga mungkin ada geotapak atau batu yang istimewa di dalam kawasan hutan. Jadi di situ sahaja melalui akta perhutanan geotapak itu sudah dilindungi. Jadi aspek pemeliharaan geologinya di bawah Jabatan Perhutanan. Itu salah satu contohlah. Kemudian keuntungannya sebenarnya saya bagi contoh Langkawi UNESCO Global Geopark. Sebelum Geopark pada tahun 2006, Koperasi Kilim cuma menerima dalam 50,000 orang setahun pada tahun 2006, tapi 12 tahun kemudian selepas menjadi UNESCO Global Geopark, kedatangan pelancong meningkat 10 kali ganda. Jadi hampir 1,5 juta setiap tahun pelancong yang datang ke Kilim Karst Geoforest Park. Jadi jenama UNESCO Global Geopark ialah membawa satu tarikan tersendiri. Okay? Dan keistimewaan Mersing seperti yang saya maklumkan, Mersing sebenarnya ialah daratan yang pertama di rantau ini. Mungkin Langkawi ialah batuan yang tertua, tetapi waktu batuan di Langkawi terbentuk masih di dalam laut. Jadi Mersing dia naik dulu, iaitu 300 juta tahun yang lampau. Jadi boleh dikatakan Mersing ialah daratan yang pertama di Malaysia
atau daratan yang tempat kelahiran Malaysia ialah di Mersing. Jadi itulah keistimewaannya Mersing. Alright. Terima kasih kepada Dr. Arif dan juga Profesor Dr. Nurhayati di atas respons kepada soalan yang diberikan. Okay, maka dengan itu Satu soalan lagi. ada soalan lagi daripada Dr. Nasruddin. Okay, just a short and sweet questions ya, Dr. Nas. Terima kasih. Saya hanya nak bertanya tentang cabaran ya, Prof. Nurhayati. Apakah cabaran dalam mengeluarkan ataupun empower masyarakat miskin di Mersing itu, dan juga cabaran untuk mengekalkan status geopark, UNESCO Geopark di Mersing ni? Mersing dalam proses untuk memohon menjadi UNESCO Global Geopark mungkin menjelang tahun 2023. Tetapi sudah juga dalam proses menjadi geopark kebangsaan. Ya. Tetapi cabaran yang paling penting untuk golongan termiskin di Mersing ini ialah menaik taraf pelancongan, menjadikan pelancongan sebagai alternatif kepada kehidupan seharian mereka sebagai nelayan contohnya, melibat sama pelancongan bersama nelayan sebagai contoh, dan juga mengantarabangsakan Mersing. Jadi kalau macam sebelum ini Mersing hanya menumpukan perhatian kepada pelancongan tempatan domestik, sekarang bila dah jadi UNESCO Global Geopark nanti mereka perlu bersedia menerima pelancongan antarabangsa, bermakna pemandu pelancong perlu berbahasa antarabangsa lah. Sebagai contoh. Jadi itu adalah cabaran kami yang utama sekarang lah. Menyediakan Ada dari receptif, ada Mersing kepada dunia. Benda antarabangsa. InsyaAllah one day is going to be realized. Okay. So saya rasa setakat itu saja untuk soalan untuk sesi pembentangan kita, dan saya ingin mengucapkan berbanyak jutaan terima kasih kepada semua pembentang-pembentang pada hari ini. Okay, sesi Bahasa Melayu dan juga sesi Bahasa Inggeris. Dan di sini juga saya ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada kesemua juri pembentang kita untuk live presentation pada hari ini, iaitu Profesor Madya, Dr. Abdul Latif Ahmad daripada Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Kebangsaan Malaysia, kepada Profesor Madya Dr. Ida Widyaningsih daripada UNPAD, dan juga Dr. Chong Siu Shun daripada Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Kebangsaan Malaysia. Dan untuk makluman juga, kita tangguhkan dulu sesi kita pada hari ini, dan insyaAllah kita akan berjumpa pada jam 5 petang waktu Malaysia, iaitu 4 petang waktu Indonesia, untuk kita umumkan para pemenang presentation dalam semua medium video, poster, kertas kerja dan juga live presentation. So saya harap kami komiti skim, e-skim mengharap agar anda dapat stay tune sehingga ke habis e-skim ini. Okay. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan juga, saya baru dapat makluman yang mengatakan insya-Allah akan ada further collaboration between Universiti Kebangsaan Malaysia dan UNPAD berkenaan dengan persidangan kita pada hari ini. So nanti mungkin kami akan maklumkan dari masa ke semasa. Okay. Ada banyak pengumuman yang perlu saya baca. Okay. Alright, so kalau tiada apa-apa, saya ingin menutup sesi kita, menangguhkan sesi kita dengan dua rangkap pantun. Itu hujung minggu ke Kuala Kedah, terasa nyaman di waktu pagi. Kim ke-16 berakhir sudah, simposium seterusnya bersua lagi. Pinggan jorong, mangkuk pun jorong, jorong disimpan di dalam peti. 2-3 kata terdorong, jangan disimpan di dalam hati. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa jam 5 petang waktu Malaysia ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.